Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita di dalam kisah-kisah seram. Kisah seram aku kali ini adalah sebuah kisah seram histeria. Kisah ini telah diceritakan kepadaku oleh seorang teman yang hanya berkongsikan kepadaku melalui WhatsApp dan tak mahu namanya diberitahu kepada anda, namun cukuplah sekadar cerita. Sebelum aku meneruskan kisah seram ini, aku mengharapkan kepada anda supaya subscribe, share, like dan juga komen tentang kisah seram yang akan aku kisahkan kepada anda, supaya anda semua terhibur dan anda sentiasa berada dalam keadaan sihat, dirahmati oleh Allah, dipanjangkan umur serta dimurahkan rezeki. Ketika anda mendengar kisah seram ini, yang mana yang baik jadikanlah tauladan, yang buruk buanglah jauh-jauh. Ikutilah kisah seram ini. Suara lelongan anjing kedengaran bersahut-sahutan. Sekejap terdengar jauh sayup-sayup, sekejap kemudian terdengar begitu dekat, membuat bulu roma sesiapa sahaja yang mendengarnya tegak meremang. Fatimah bukan nama sebenar. Mengelisah di atas katil, suara lelongan anjing itu benar-benar mengganggu tidurnya. Au, 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 au. Badannya sudah berpeluh dingin, seram sejuk, berpusing ke kanan tidak kena, beralih ke kiri pun tidak nyaman. Melentang pula tidak selesa sehinggalah berkeriut-keriut bunyi tiang katilnya. Gang! Katil bergegar ditendang dari bawah. Fatimah terus terdiam. Hoi, kau kenapa Timah? Apa pasal tak tidur lagi? Suara Dalila terdengar garang dari bawah. Sorry lah Beb. Aku tak boleh tidur lah. Beritahu Fatimah cuba meminta simpati. Kau tak boleh tidur? Tapi janganlah menyusahkan aku pula. Duduk tak diam macam tu. Kau nak suruh katil ni roboh timpa aku. Mengacau aku tidur aja. Bebel Dalila dengan suara yang tidak puas hati. Suara anjing yang menolong itu buat aku tak boleh nak tidur. Anjing tu kan kat luar. Buat apa kau peduli pada binatang tu? Kalau rasa tak boleh tidur tu, pandai-pandailah pergi bancuh susu ke, minum panas ke. Ini tidak dok ngok-ngek atas katil. Jelah, aku tak kacau kau, tidurlah. Sahut Fatimah lalu segera turun dari katil. Ketika kakinya menjejak lantai, dia melihat Dalila sedang berendung tidak puas hati. Aku nak pergi buat minum panas. Kau nak tak? Tanya Fatimah. Tak nak. Aku nak tidur. Balas Dalila lalu memekuk mukanya dengan bantal. Fatimah mengeluh kesal. Dia tahu Dalila marah kerana tidurnya terganggu. Tidak mahu mengganggu Dalila lagi. Fatimah keluar dari biliknya menuju ke pantry yang terletak di hujung aras asrama tingkat 2 yang dihuni mereka. Fatimah memasak air menggunakan cerek elektrik. Sementara menunggu air masak, Fatimah duduk di kerusi meja makan. Ketika sedang menunggu, sempat pula dia terlelap. Sehinggalah bunyi berdetak dari suis elektrik mengejutkan Fatimah. Membuatkan dia tersentak lalu tertegak. Namun wajah Dalilah yang tiba-tiba menjenggol di depan mukanya lebih mengejutkan Fatimah. Hoi, banganlah kau ni, tiba-tiba aja muncul. Menakutkan aku aja. Tadi kata nak tidur.
pasal datang ke sini pula? Maki Fatimah akibat terlampau terkejut. Aku pun tak boleh tidur juga. Suara Dalilah kedengaran jauh ke celah rengkung sambil matanya merenung tajam Fatimah. Itulah, tadi sedap sangat mulut marahkan aku, omel Fatimah lalu bangkit dari kerusi untuk membancuh Milo. Oleh kerana Dalilah ada bersama, Fatimah dengan baik hati membancuh juga segelas untuk Dalilah. Namun apabila Fatimah berpaling ke belakang, dia mendapati Dalilah sudah tiada. Ke mana pula Dalilah ni pergi? Takkan dah balik bilik kot? Fatimah bertanya-tanya sendirian. Sambil memegang 2 gelas Milo, Fatimah berlalu keluar dari patri. Dalilah, mana kau? Aku dah buatkan Milo untuk kau ni. Ketika Fatimah berdiri di ambang patri, darahnya berderau apabila melihat kelibat seseorang berdiri di hujung aras bertentangan dengan dirinya tetapi tertunduk membelakanginya. Masakan itu Dalilah. Kenapa rambutnya kusut masai pula? Fatimah kehairanan kerana melihatnya tidak bergerak-gerak. Dalilah, kau ke tu? Panggil Fatimah. Perlahan-lahan ia berpaling menampakkan wajahnya. Fatimah tergamam. Gelas Milo yang dipegangnya terlepas dari tangan, lalu jatuh berkecai ke lantai. Apa yang dilihatnya itu bukan Dalilah, tetapi seorang perempuan yang berwajah hodoh. Ia menyeringai menampakkan giginya yang bercacak-cacak tidak tersusun. Fatimah menggeletar ketakutan, namun dia tidak berjaya untuk melarikan diri. Perempuan itu tiba-tiba melompat ke siling, berduru laju ke arah Fatimah. Sekejap ke dinding, sekejap ke siling. Fatimah menjerit apabila perempuan itu menerpa ke arahnya. Tolong! Ia terus memeluk muka Fatimah Jangan kacau aku. bersama ketawa jaring. Beberapa orang penghuni terjada dari tidur setelah mendengar pekikan Fatimah. Apabila mereka keluar, mereka mendapati Fatimah sedang menggelinjang di atas lantai dengan mata terberliak ke atas. Pergi, pekik Fatimah sekuat hati sehingga tegang urat lehernya. Di matanya dia melihat yang muncul adalah lembaga-lembaga yang menakutkan. Apabila mereka cuba memegangnya, Fatimah bertindak mederajang mereka. Jangan dekat dengan aku. Pergi. Fatimah terus meraung-raung sambil menerjang ke arah mereka, ke sana dan kemari. Beberapa orang penghuni asrama mula ketakutan melihat keadaan Fatimah. Dalilah sendiri kaget melihat keadaan Fatimah. Tiba-tiba Fatimah tidak lagi menggelinjang, sebaliknya merenung tepat ke arah Dalilah. Hantu. Dia tu hantu. Suruh dia pergi. Dia hantu. Fatimah meraung ketakutan. Seolah-olah yang dilihatnya bukan Dalilah, sebaliknya satu lembaga yang sangat menakutkan. Dalilah panik melihat keadaan Fatimah bertambah kacau. Apabila Fatimah semakin galak menangis. Hantu. Meraung-raung. Hal itu menimbulkan ketakutan pada beberapa orang pelajar yang lemah semangat. Secara tidak sengaja atau memang kerana Fatimah menyeru-jeru nama hantu, beberapa orang pelajar terjerit apabila melihat kelibat lembaga wanita hodoh berdiri di kalangan mereka. Hantu! Tu siapa perempuan muka buruk tu? Kat belakang kau, Zah. Mana ada? Suasana mula kecoh dan kelang kabut. Masing-masing ketakutan dan saling tunding-menunding. Sudahlah, bukan cuma Fatimah yang meraung-raung. Beberapa orang pelajar lain turut sama menhisteria. Ketakutan. Mereka menjerit-jerit sambil menuding ke beberapa arah. Pada pandangan mereka memang ada seorang wanita hodoh sedang merangkak-rangkak di siling. Jeritan bersahut jeritan membuatkan suasana jadi menakutkan lagi. Bagi sesiapa sahaja mendengarnya, bermula dengan Fatimah, akhirnya hampir 10 orang pelajar lain ikut mengalami histeria. Warden dan beberapa orang pelajar lelaki dipanggil untuk menenangkan keadaan. Namun warden cuma mampu mengarahkan para pelajar yang lemah semangat menjauhkan diri.
Berikutan keadaan asrama yang menjadi semakin huru-hara, warden memanggil Pak Long Rahman, seorang pengamal perubatan alternatif yang tinggal berhampiran. Apabila Pak Long Rahman tiba, dia melihat memang ada satu lembaga wanita bergentayangan di sekeliling pelajar-pelajar yang terkena histeria itu. Tahulah Pak Long Rahman bahawa lembaga itulah yang mengganggu para pelajar berkenaan. Tanpa tangguh-tangguh lagi, Pak Long Rahman segera memulakan upacara menghalau lembaga itu. Jerit pekik histeria semakin menjadi-jadi kerana lembaga itu tidak mahu pergi. Sebaliknya semakin galak menampakkan diri bagi menakut-nakutkan mereka. Setelah berhempas pula selama lebih sejam, akhirnya suasana reda. Lembaga itu gaib dan tidak muncul lagi. Setelah keadaan tenang, warden asrama mendekati Pak Long Rahman. Betul ke apa yang mereka nampak tadi, Pak Long? Memang betul. Apa yang mereka nampak tu adalah jemaah pelajar perempuan yang mati bunuh diri lama dahulu dekat sini. Tentu cikgu pernah dengar cerita tentang pelajar tu kan? Warden berkerut dahi cuba mengingati sesuatu. Akhirnya dia menganggukkan kepala. Ya, memang betul. 15 tahun dulu ada pelajar perempuan yang mati bunuh diri di asrama ni akibat hamil anak luar nikah. Memang sejak itu ada aduan pelajar yang mengatakan ternampak kelibat perempuan hodoh berjalan di sekitar asrama ini. Itulah dia. Memang kerjanya mahu mengganggu pelajar. Mana-mana yang lemah semangat itu kenalah dengan dia. Satu cara aku nak halang kemunculan dia lagi. Pengundi asrama ni kena adakan bacaan Yasin beramai-ramai. InsyaAllah gangguan histeria ini tidak akan berlaku lagi. Pak Long Rahman memberikan nasihat akhir. Sejak kejadian itu, pelajar-pelajar asrama mula berkumpul untuk melakukan bacaan Yasin. Setiap malam Jumaat, kelibat lembaga wanita itu masih muncul sekali-sekala. Namun tiada lagi kejadian histeria dan lama-kelamaan lembaga tersebut tidak muncul lagi. Inilah di antara pengungsian yang dapat aku ceritakan kepada anda tentang histeria yang berlaku di asrama kerana melihat kelibat wanita yang hodoh yang selalu saja menayangkan wajahnya di asrama tersebut ataupun yang memunculkan dirinya di asrama tersebut bertujuan untuk menakut-nakutkan para pelajar yang berada di asrama itu. Terima kasih kerana telah mendengar ataupun menyokong channel aku dan semoga anda semua terhibur dengan kisah yang aku kisahkan kepada anda. Bertemulah lagi kita di dalam kisah-kisah seram yang akan aku kisahkan kepada anda nanti. Assalamualaikum dan selamat tinggal. Bye.